Sahabat sekalian, sebelum kita menutup tirai, saya beri ruang kepada yang berbahagia Naib Presiden Angkatan Bela Islam Malaysia merangkap Ketua Eksekutif Global Peace Mission Malaysia untuk memberikan ucapan akhir rayuan perjuangan kepada seluruh yang menonton, Angkatan Kepimpinan dan juga akar umbi abim seluruh negara dan ahli keluarga kita. Silakan Saudara Fahmi Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari segi awal kita mendengar pidato yang disampaikan oleh para pimpinan, bacaan doa dan munajat yang kita aminkan, dan insyaAllah kita susuli dengan tindakan susulan kita secara peribadi dalam amal ibadat tambahan, doa, harapan kita agar ada satu titik usaha yang dilakukan kita untuk umat. Jangan ditanya nanti apa yang kita usahakan bagi menyelesaikan persoalan yang berlaku, khususnya melibatkan rejim Zionis Israel ini dan Palestin. Tapi pada masa yang sama, kita doakan selain daripada yang disebutkan oleh Tuan Haji Ahmad Azam tadi, dalam soal kita adanya satu istilah yang disebutkan sebagai kita ada harapan besar. Kita usahakan bahawa sebahagian daripada usaha itu adalah peranan yang kita mainkan secara bersama. InsyaAllah, ini kekuatan kita. Kalaupun ianya dalam keadaan hari ini, momentum itu kalau kita buat secara peribadi, bersorangan, maka akan ada usaha itu namun implikasi dan kesan yang sangat kecil. Saya ingin berkongsikan dalam salah satu daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh rakan saya yang bila mana kita melihat dan kita baca kempen-kempen yang kita sedang gerakkan, ada kata-kata yang menjadi tarikan kepada kita apabila disebutkan tentang entah siapa sebenarnya yang menggerakkan kempen Israel Koyak. Dikatakan ada yang fahamkan bahawa maksud Koyak itu sebagai used for someone who is really frustrated over a fight. The word usually used to insult other people during a fight. Contohnya, kau ni hati tisu, cepat koyak lah. Jadi bagi pelajar yang kita katakan mempelajari sirah, ada insiden koyak yang mana mungkin boleh kita jadikan sebagai pelajaran. Rasulullah SAW sebagai pemimpin Islam dahulunya telah menulis surat dan mengutuskan surat kepada ramai pemimpin dan maharaja negara-negara lain. Antaranya Maharaja Kisra ataupun Raja Parsi, Kaisar Maharaja Rom, Danius, Raja Habsyah, untuk mengajak mereka kembali kepada Islam dengan merujuk kepada rujukan hadis Sahih Muslim nombor 2092. Imam Al-Bukhari telah membawakan suatu riwayat dengan sanad beliau yang bersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah mengirimkan satu surat kepada Kisra melalui sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Hudafa Asy-Syahmi. Tak kala dibaca surat daripada Rasulullah SAW itu, surat itu dikoyak-koyaknya. Apabila berita ini sampai kepada Rasulullah SAW bahawa surat baginda Nabi SAW itu dikoyak, Rasulullah SAW berdoa agar kerajaan dan kekuasaannya yang dibanggakan sangat itu yang dikoyak-koyak sehancur-hancurnya. Rujuk pada hadis Sahih Al-Bukhari nombor 4424. Doa dan kata-kata oleh baginda Rasulullah SAW akhirnya dimakbulkan. Belum sempat Kisra melakukan niat jahatnya kepada Rasulullah SAW, kerajaannya tumbang dan keturunannya koyak rabak. Nama Khusra Pervez ataupun Khosrow Pervez akhirnya tercatat
dalam sejarah sebagai pemimpin dan kerajaan yang tumbang serta dibunuh oleh darah dagingnya tersendiri, yang menjadi punca utama kepada kejatuhan era Sasani. Seperti mana Rasulullah SAW, kita juga berdoa agar kerajaan yang kita sebutkan kekuasaan Israel, rejim Zionis ini, para pemimpinnya, para pendokongnya turut nanti akan dikoyak rabak sehancur-hancurnya. Ini antara lain yang kita sebut bahawa kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan dan kita teruskan momentum ini. Rakan-rakan kita di negeri pastinya kita mohon untuk turun ke lapangan. Mainkan peranan untuk gerakkan umat di bawah. Mainkan peranan kalian untuk usahakan supaya anak-anak kita pada usia yang masih kecil juga diberikan kesedaran tentang isu ini. Kalaupun tidak, nanti kita melihat kemenangan Islam seperti mana disebutkan dalam surah Isra ayat keempat tadi, pastinya kita mahukan ada usaha yang kita gerakkan untuk kita menyedarkan tentang umat dalam isu ini. Sebab tu yang terakhir, kita mohon rakan-rakan kita perbanyakkan gesaan kita agar kempen yang kita gerakkan melalui platform pedulipalestin.com kita terus segarkan, kita terus perhebatkan. InsyaAllah seperti mana yang disebutkan tadi, Alhamdulillah Kerajaan Negeri Selangor telah bersetuju untuk bersama-sama dengan inisiatif kemanusiaan yang kita gerakkan. Sebentar tadi, Alhamdulillah, Kerajaan Negeri Sembilan turut sama-sama menyatakan pendirian untuk melengkapkan atau berusaha mendapatkan 1 juta untuk Palestin. Dan insya-Allah selepas ni kita harapkan teman-teman kita di negeri-negeri lain paling tidak ada usaha yang sama bagi tujuan ini. Tuan-tuan, 50 sen, RM1, RM100,000, RM10. Ianya tergantung kepada nilai ikhlas dan amal yang kita ada. Kalaupun mereka yang memberikan sedekah melalui kami, saban hari sedekah subuhnya itu 50 sen, kalaupun harta yang ada padanya adalah sekitar ratusan saja ataupun ribuan saja, barangkali itulah nilai yang paling tinggi pada sisi Allah SWT. Bukan nilai yang kita lihat, namun apa yang kita cuba berikan, yang kita adakan, supaya kita mahu, insya-Allah, peranan yang kita mainkan ini paling tidak sebagai salah satu daripada momen solidariti kita kepada umat, khususnya di Gaza, di Palestin, di Baitul Maqdis dan sebagainya. Insya-Allah teruskan momentum ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.